Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kamu bersama lagi dengan Ustazah Siti Nurhayati dalam pelajaran Tauhid tahun 4. Pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam tajuk Beriman kepada Qada dan Qadar siri ketiga, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan Qada dan Qadar. Murid-murid, terdapat beberapa perkara yang boleh dikaitkan dengan Qada dan Qadar, iaitu usaha, doa, tawakal, baik buruk dan redha. Usaha bermaksud manusia wajib berusaha dan berikhtiar untuk mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Allah akan memberi balasan yang setimpal kepada orang-orang yang rajin berusaha. Kita sebagai manusia tidak boleh berputus asa. Dalil nakli usaha. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97 artinya, sesiapa yang berbuat amal soleh, baik lelaki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Seterusnya, doa. Doa adalah senjata orang mukmin. Sebagai hamba, kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menuntut hamba-Nya supaya memperbanyakkan doa. Orang yang selalu berdoa akan disayangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah akan menerima doa setiap orang yang meminta kepadanya dengan hati yang ikhlas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'u illa bid-du'a. Riwayat At-Tirmizi. Artinya, tidak ada yang boleh menolakkan qada kecuali dengan berdoa. Tawakal. Tawakal bermaksud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon pertolongan. Orang yang beriman perlulah bertawakal kepada Allah. Tawakal adalah penyerahan terakhir selepas berusaha dan berdoa. Kita sebagai manusia perlu berusaha bersungguh-sungguh dalam sesuatu pekerjaan sebelum menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi menentukan kejayaan dalam setiap usaha yang dilakukannya. Dalil tawakal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159 artinya, kemudian apabila kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik. Setiap kebaikan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan amal soleh akan mendapat ganjaran pahala dan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hendaklah melakukan amal ibadah dengan ikhlas kerana Allah, supaya segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil baik. Firman Allah Subhanahu wa taala,
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Surah Al-Zalzalah ayat 7. Artinya, sesiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya. Daripada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan baik kepada hamba-Nya yang melakukan kebaikan, iaitu balasan syurga. Buruk. Sesiapa yang melakukan kejahatan tidak akan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menerima balasan yang setimpal dari Allah dengan apa yang mereka lakukan semasa di dunia. Allah menyediakan balasan api neraka kepada manusia yang ingkar kepada perintah Allah. Manakala orang-orang kafir akan kekal hidup di dalam neraka dan menjadi bahan bakar api neraka selama-lamanya. Dalil nakli buruk. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah Al-Zalzalah ayat 8. Artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Daripada ayat di atas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan azab api neraka kepada hamba-Nya yang melakukan kejahatan walau sekecil mana sekalipun. Jadi setiap amalan kita, sama ada amalan kebaikan sebesar zarah pun dikira, manakala kejahatan yang kita lakukan sebesar zarah pun akan dikira juga. Redha. Setiap qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah diterima dengan redha. Contohnya, kehilangan orang yang disayangi atau kehilangan harta benda. Manusia tidak boleh berputus asa di dalam hidup, kerana sifat berputus asa tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Dalil redha, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 59, artinya, dan amatlah baiknya kalau mereka berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada mereka sambil mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberi kepada kami dari limpah kurniaan-Nya. Demikian juga Rasul-Nya. Sesungguhnya kami sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Terima kasih.